Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung sesi yang kedua selepas daripada rehat gulai ikan, no? Alhamdulillah. Ikan kering, sedap tu. Nah, saya jadi selera orang tua-tua. Ayam ni kurang dah. Jadi macam mana tak? Jadi seronok makan ikan pula. Baik, ke ada yang tak suka makan ikan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan berkatlah rezeki bagi yang menyumbang, yang memberikan sumbangan ini. Allah Ta'ala tambah rezeki dengan sebab kita tolong bagi makan orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi bila bagi makan ni orang senang hati, kenyang. Jadi kita menyenangkan hati orang. Insya-Allah ada keberkatan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung. Kenyang juga kita sambunglah sikit lagi. Sambung cara kenyang lah, no? Sambung cara kenyang. Tadi kita baca cara lapar. Ni dia bila baca cara kenyang ni dia kena slow-slow sikit. InsyaAllah hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 masih lagi berada dalam Kitabul Azan. An Aisyah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء أو كما قال. Ini adalah salah satu daripada kaedah makanan yang dihidangkan waktu didirikan sembahyang. Macam tu. Apa dia punya kaedah dia? Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, apabila dihidangkan makanan malam sedang sembahyang akan didirikan. Sedang sembahyang telah pun didirikan. Didirikan sembahyang, diiqamatkan sembahyang. Maka mulailah kamu dengan sembahyang. Macam mana pula? Orang duk qamat, kena pergi duk tangsah, dia bagus punya duk bismillah, duk sikat apa? Duk lipat siku. Tahu tak faham lipat siku? Itulah, kita lipatlah siku kita. Macam tu. Tu istilah orang lama. Dia kadang-kadang duduk menyembang dengan orang tua-tua ni, dia seronok. Dia kata, "Oi, lipat siku tak panggil orang ni. Kita lipat siku apa? Rupanya duk makan. Lipat siku." Baik. Jadi macam mana? Adakah kita terus jika dihidangkan makan, kita kena dahulukan makan? Dan kita ni tak boleh semayang lagi. Adakah betul begitu? Yang dimaksudkan di sini ialah kita jangan mengganggu waktu solat kita. Kalaulah pada waktu itu sedang terhidang makanan di hadapan kita dan kita dah nak makan, tiba-tiba didirikan solat untuk nak iqamat, maka pada waktu itu dibimbangi bila kita pergi untuk makan, kita akan hilang khusyuk, teringat kepada makan. Duk bimbang saat lagi mereka pergi duduk tempat aku dah datang situ. Aku dah target betul-betul duduk tang paha kambing, mereka pergi. Nampak dia tak cantik. Sebab apa? Sebab dia ada peranan dia. Makan ni walaupun perut tu dah kenyang, tapi tengok teringin dia lain bila dihidang. Selalunya kita buat contoh paling mudah ialah majlis berbuka puasa di masjid. Macam tu. Jadi bila azan tu
Dia pun kata, kita azan je, kita minum air kosong, kita makan kurma, terus kita pergi semayang. Yang pandainya dia pergi hidang siap-siap semualah. Yang tu tak cantik tu. Sebab dia akan terbawa-bawa di dalam semayang. Silat-silat, imam bagi salam, imam bangkit pergi dulu. Tak ada. Hampa zikirlah dulu, aku pergi makan. Sebab apa? Dia jadi hilang fokus. Kalau nak makan, makan terus. Azan-azan, makan habis, semua selesai, pergi semayang. Tak apa. Kalau tak mau makan dulu, jangan hidang lagi. Contohnya buat tazkirah ke sebelum berbuka puasa, semua duduk dalam masjid. Dan kemudian ada AJK mai duk bagi kurma 2-3 biji seorang, bagi ayak kosong satu. Dia pun umum, kita makanan dah, orang tak abak pun makan terhidang di luar, memang mereka dah serve elok dah apa semua. Kita tak tahu pun makanan tu. Kita pun bila azan kita makan, ada disediakan plastik sampah, kita buh dalam tu semayang tu. Tu tak apa, sebab tak nampak. Bila nampak, dia akan jadi hilang khusyuk. Dia hilang khusyuk, duk teringat, sat lagi lepas habis murtabak dalam murtabak corok tok kun. Contohnya. Sebagai contoh. Jadi ini adalah tujuan. Roh solat itu adalah khusyuk apabila kita ni tinggalkan makanan dalam keadaan makanan sudah pun terhidang, maka ia boleh menyebabkan hilang khusyuk. Baik, dan jumhur ulama berpendapat menyatakan bahawa mendahulukan makan malam adalah sunat. Jadi maksudnya al-asya maksudnya makan malam. Al-asya bukan solat isyak. Dia dia main Arab main tanya, hal ta'asyaita? Aku sembahyang isyak lah. Dia kata, hal ta'asyaita maksudnya adakah hang dah makan malam? Asya makan malam. Isyak waktu isyak. Macam tu. Dia beza barisnya, beza makna tu. Dia main tanya, hal ta'asyaita, adakah hang makan malam dah? Kalau dia makan, dia kata aku makan dah, alhamdulillah. Siapa jawab Melayu, aku tak dia jawab Arab. Macam tu lah lebih kurang. Baik, Imam Al-Ghazali kata, sebab macam ditinggalkan, diminta untuk makan juga, ialah pada makanan yang dibimbangi rosak makanan tersebut. Kalau contoh, kalau kita tinggal pergi semayang dulu, takut rosak makanan tu, saat ini kucing main makan ke, saat lagi ada benda lain main makan ke, yang nampak orang lah makan dulu. Maksudnya kalau benda tu kita tinggal, barang tu tak rosak, makanan tu tidak rosak, tak apa, semayang dulu, saat ini kita main balik. Sebab bagi pandangan ini mengatakan, apa beza kita semayang dahulu, kita ni akan khusyuk, dan bila kita semayang kemudian, ataupun kita semayang dulu, kita tak makan, kita tak khusyuk. Kalau kita makan, apa bukti kita akan khusyuk semayang? Dia akan jadi susah juga. Kalau contoh kita berkata, saya kena makan, kalau lapar tak khusyuk. Okey, kalau kenyang khusyuk tak? Dia kata, sedap, aku nak tanya catering siapa masak ni. Dia fikir lagu tu pula lah semayang, nampak tak? Jadi sebenarnya khusyuk ni dia bukan satu persoalan. Contoh, sebagai contoh, kita duk tengok bola ni, bagi orang tengok bola lah. Sepak mula bola ni 8.45 ataupun 8.30. Masuk isyak lah ni 8.17. 8.17. Tak apalah, dia kata dah lagi semayang isyak. Kalau lah isyak tu 8.46. Contoh. 8.46, sepak mula 8.45. Dia nak semayang isyak dulu ke, dia nak semayang, dia nak tengok bola. Dia pun kata, tengok bola Ustaz, saya tak khusyuk semayang. Betul ke? Apa jaminan kita lepas tengok bola, kita khusyuk semayang? Kena kalau pasukan kita kalah. Dia kata, dia tu dah ada peluang nak bubuh depan gol, hampir sepak macam rugby pula. Nampak dia main lagu tu. Tu lepas tengok. Dia kata, kalau menang pun tak khusyuk juga. Esok aku pergi kerja, aku nak pergi peling kawan aku tu, pasukan dia sokong tu kalah. Nampak dia pergi kot tu pula. Jadi ini adalah sebenarnya bukan jaminan. Bukan jaminan. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, jika dibimbangi makanan itu rosak, maka kita makanlah dulu. Tapi kalau kata makanan tu tak apalah, kita tinggal sat pun tak apa, dia kan tak rosak, kita pergi semayang dululah. Jadi kalau situasi kita hari ini,
eloknya kalau buka puasa tu makan terus lah. Senang serta makan bagi sembang apa siap-siap. Sekejap lagi pergi sembahyang maghrib. Saing kalau dia nak buat makan kurma dulu, dia kata imam pun baca inna a'tainakal kausar, Allahu akbar, terus rukuk. baca tu ayat tu. Kalau tu imam tu dia dah bubuh siap-siap dalam bilik imam tu, dia baca panjang, maki makmum belakang ni kata imam tak guna suruh mayang maghrib dia bagi panjang-panjang. Kita perut dah lapar, ini macam-macam dia akan berlaku. Seeloknya kalau kita buat makan ataupun iftar jama'i ni, kita bagi makan dululah supaya selesai isu yang kita duk lapar tadi tu dan kita lebih fokus untuk sembahyang. Begitu. Jadi ini adalah syariat kita meraihkan kehendak manusia. Bukan ini maksudnya dalam bab ni kalau bertembung di antara makan malam dengan sembahyang isyak, walaupun dah didirikan sembahyang, Nabi kata tak apa, hampa makan dulu. Itu maksudnya Islam ni meraihkan manusia. Jangan kata Islam tak adil, Islam ni zalim, Islam ni tak fikir pasal kebajikan, Islam ni kira nak hantam sampai kerak tangan. Tak, itu bila berlaku masalah dan kamu mengakibatkan kamu buat jenayah, baru kita akan perhalusi hukuman. Bila sabit kesalahan, baru dilaksanakan hukuman. Bukan terus-terus kita nak menjatuhkan hukuman. Ini keyakinan kita terhadap Islam. Baik. Kemudian, hadis yang ke-43. Yang ni kita sonok. Sebab apa? Imam memendekkan masa sembahyang. Cukup cantik. Imam ni sebenarnya memang dah nama pun Al-Imam. Walaupun dia ni seorang yang Al-Hafiz, maka dia ni diminta untuk bacaan dengan bacaan yang pendek. Sebab apa? Kalau kita kaitkan dengan hadis yang mula-mula kita baca tadi, kadang-kadang ada orang yang sakit, dia memang nak main sembahyang berjemaah, dia pergi sembahyang juga. Kadang-kadang sampai tahap tu dia tu dah orang kata sakit mata, dia main juga, dia bubuh spek mata hitam, dia sembahyang. Tapi kalau orang ni jenis sakit mata, kalau dia sujud tu macam nak terkeluar biji mata, dia kata ya Allah, awaklah tu imam tak mangkit-mangkit lagi lamanya. Itu adalah kita kena raikan. Dan kadang-kadang yang hadir itu bawa budak kecil. Dan kadang-kadang yang hadir itu dia ada urusan dia selepas daripada dia nak sembahyang ni, maka kita tu imam, yang jadi tu imam lah, kena meringankan, memendekkan sembahyang. Hadis yang berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u bukaa as-sabiy fayukhaffifu maqafata an tuftana ummuhu. Atau kama qala. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tiada pernah aku sembahyang di belakang imam seringan-ringan sembahyang. Maksudnya tak pernah aku sembahyang di belakang mana-mana imam seringan-ringan sembahyang, dan tiada yang terlebih sempurna daripada sembahyang di belakang junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maksudnya Nabi SAW sembahyang dalam keadaan yang ringan, sembahyang dalam keadaan yang sederhana, bacaan-bacaan yang pendek, yang jelas, yang nyata, maka ini adalah meringankan. Tetapi kalaulah Rasulullah SAW sembahyang bersendirian, dia akan sembahyang yang panjang. Sembahyang seorang-seorang Nabi baca panjang. Kita sekali sembahyang seorang-seorang pendek pula. Sembahyang ramai-ramai ni dia baca, ya Allah. Dia buka Quran tu kita bimbang terus. Ya Allah, tu imam buka Quran pula. Nampak? Yang tu tak cantik lah. Dia bukannya tak boleh buka Quran tu, boleh lah. Kan? Cuma sebab apa bila kita nak baca jadi imam, kita kena buka Quran. Jadi kita baca pendek-pendek surah ayat lazim pun insya-Allah itu sudah pun memadai. Sebagai seorang imam. Tapi ingat tengok belakang kita semua muda-muda. Semuanya orang yang tak ada urusan, cuti sekolah mula, tak apalah.
itu mengikut persetujuan, ikut keredaan jemaah yang ikut di belakang kita. Sebagai contoh, kita sembahyang di Masjidil Haram. Imam baca pendek-pendek kan panjang? Panjang, semuka sungguh kadang-kadang tu. Tapi sebab apa kita tak marah ke dia? Memang tujuan mai semua nak beribadat. Kita pula jadi tanya siapa imam baca pendek macam ni. Gitu. Tapi bila kita duduk di kawasan yang kita khususnya, kalau contoh kawasan tu berhampiran dengan kilang. Orang mai tu memang semua pakai baju kilang, bangla apa semua pakai baju kilang. Kita takkan nak jadi baca khutbah sampai 2 jam. Baca 15 minit jadilah. Hak duk mai pun depa letih kerja lena je. Duk buat 20 minit, 30 minit, kita sakit hati tengok semua lena. Jadi kita kena tengok keadaan semasa bagaimana untuk meraihkan masyarakat. Baik. Dan dia kata kerana sesungguhnya ia waktu mendengar akan tangisan kanak-kanak, terus ia meringankan sembahyang itu kerana takut akan difitnah ibunya, iaitulah takut ia lalai daripada sembahyangnya. Antara contohnya yang disebutkan oleh Anas bin Malik, kerap kali bila dengar bayi ataupun budak ni menangis, Rasulullah terus memendekkan bacaan. Sebab apa? Disebabkan bimbang satgi mak ayah ni risau. Anak aku pun siapa menangis. Bagi segera habis sembahyang supaya mak boleh pergi tengok anak apa yang berlaku. Pak buat apa? Pak tak tengok anak. Piak-pilah kat mak. Jadi ini adalah salah satu daripada maksud meringankan sembahyang bila sembahyang berjemaah. Nabi ada satu riwayat yang cerita Nabi sembahyang sunat di waktu malam di masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, dia nak sembahyang di belakang Rasulullah. Rasulullah SAW tak apalah, nak ikut sembahyang sunat boleh, bermakmum tak ada masalah. Maka Rasulullah pun baca Fatihah. Bila baca Fatihah, Rasulullah memulakan bacaan surahnya surah Al-Baqarah. Bukan 5 ayat tak apa, imam kita 5 ayat je. Ni sampai selesai 1 Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Dia pun kata satgi rukuk kot. Tiba-tiba sambung surah Ali Imran pula. Masya Allah. Dia rakaat pertama. Nak habis surah Ali Imran. InsyaAllah lepas ni rukuk kot. Baca surah An-Nisa pula. Tu dia. Tu semayang sunat Nabi. Kita semayang sunat, Fatihah saja. Rukuk tu. Apa sebab dia lagu tu? Jadi tak cantik lah. Jadi apa semayang hak wajib ni kita jadi panjang-panjang pula. Semayang hak sunat kita buat pendek-pendek. Sepatutnya latihannya pada semayang sunat. Semayang wajib ni bila kita seorang imam lah. Kalau kita makmum, kalau kita semayang seorang nak baca panjang-panjang, tak ada masalah. Sebab apa? Bila time imam semayang wajib, dia jadi baca panjang-panjang, buka Quran sampai dia pergi selak pula Quran. Dia lagu tu. Sebab apa sampai macam tu? Sepatutnya baca yang sederhana kalaupun panjang, tapi tidaklah terlalu panjang, dan supaya mempermudahkan makmum yang berada di belakang. Mungkin dia jadi ketak berdiri lama-lama, mungkin dia tak larat nak berdiri lama-lama. Ini adalah salah satu daripada apa yang dikatakan Rasulullah SAW meraihkan orang yang ikut di belakang Rasulullah. Jadi tambahan pada zaman kita hari ini, dalam keadaan sibuk orang bekerja, sibuk orang nak mencari nafkah, nak keluar awal pagi, nak lintas pergi Jabatan Pulau Pinang, nak pergi kerja belah sana, kena raihlah. Kena raihkan supaya dia terhasil satu suasana yang baik. Walaupun ada setengah pihak dia nak imam baca panjang, tapi dia tidak akan marah kalau imam baca pendek. Alhamdulillah. Kalau yang satu ni dia memang nak bacaan imam pendek, tiba-tiba imam baca panjang, maka dia akan bermasalah untuk diri dia yang ada urusan yang lain selepas daripada itu. Macam itulah. Okey, selesai. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-44. An Zaid ibn Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان
فصلى فيها لياليا فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Nah, ini adalah satu hadis nak cerita sembahyang sunat lebih afdal bila kita buat di rumah. Kecuali sembahyang tahiyatul masjid. Tak boleh buat di rumah. Dia kata kalau macam tu kami sembahyang tahiyatul masjid siap di rumah lah Ustaz. Ni terlebih faham. Sembahyang tahiyatul masjid kau mana pun kena main masjid dulu baru boleh sembahyang tahiyatul masjid. Dia tak boleh sembahyang siap di rumah. Ni main bersifat tak main tu sembahyang siap di rumah. Senang kan Ustaz kata sembahyang di rumah afdal main sunat ni. Duk faham lagu tu beratlah. Baik. Siapa yang riwayat hadis ni? Riwayat hadis ni adalah daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni adalah salah seorang golongan Ansar. Al-Khazraj, orang Khazraj. Dan di antara peperangan awal yang dia sertai ialah peperangan Uhud. Tu peperangan paling awal, perang Uhud, dan kemudian selepas daripada Uhud dia turun. Dan kemudian dia ni juga salah seorang di antara penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muawiyah saja, tetapi Zaid bin Sabit juga salah seorang daripada penulis ataupun pengumpul mashaf di zaman Rasulullah dan juga sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Itu sedikitlah berdata berkenaan dengan Zaid bin Sabit. Sebab apa saya cerita? Sebab inilah Zaid bin Sabit kali pertama sepanjang 44 hadis kita cerita pasal kitab ni. Adapun kalau saya tak cerita tentang sahabat tu, maksudnya dah berulang dah nama sahabat tu. Okey. Maksud dia daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan dindingan hujrah, satu dinding bilik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkata, tu Nabi SAW berkata, aku menyangka bahawa ia, iaitulah Zaid, berkata daripada tikar-tikar pada bulan Ramadan. Iaitulah ni hadis ni berkaitan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Lalu bersembahyang padanya beberapa malam. Maka bersembahyang dengannya sembahyangnya oleh beberapa orang daripada sahabatnya. Kemudian apakala ia mengetahui hal mereka, terus ia duduk. Setelah itu ia keluar kepada mereka lalu bersabda, sesungguhnya aku tahu akan apa yang aku lihat daripada perbuatan kamu. Maka bersembahyanglah kamu, hai manusia, dalam rumah-rumah kamu, kerana bahawasanya seafdal sembahyang ialah sembahyang seseorang di dalam rumahnya, melainkan sembahyang yang fardu. Ini adalah sebahagian yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa cerita hadis ni? Iaitulah sahabat-sahabat Nabi ni berabut-abut untuk melaksanakan sembahyang sunat di masjid. Pada malam Ramadan. Pada malam Ramadan. Dan pernah kita dengar riwayat bahawa Nabi SAW sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pada malam yang pertama tidak ramai yang ikut. Dan kemudian sembahyang yang kedua, malam yang kedua makin ramai orang yang ikut. Sebab yang sahabat kemarin ikut dia tolong pihak kemarin Rasulullah sembahyang tarawih. Rupanya ada sembahyang tarawih. Sebab apa? Tak buat pengumuman. Jadi dia pun berbakat mai. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai.
Dan sehingga kan Nabi SAW pada hari berikutnya tidak keluar. Sebab apa tak keluar? Bimbang mereka menganggap bahawa sembahyang itu adalah sembahyang yang wajib. Jadi Nabi tak keluar. Fahamlah sahabat Nabi, bila Nabi tak keluar itu bukan sembahyang wajib, dia adalah sembahyang yang sunat. Jadi di sini dalam hadis ni nak cerita apa? Nak cerita tentang sembahyang qiyamul lail. Sembahyang tu lain, waktu sembahyang pada tengah-tengah malam. Menyebabkan bila Nabi SAW melihat para sahabat ramai pergi masjid ni, sampai Nabi pula kena pergi kurang. Jangan main kerap sangat pergi sembahyang di rumah. Kita sampai tak main, jenuh fikir macam mana pergi masjid nak panggil orang main masjid. Sampai terkali. Dia tertukar. Sepatutnya kita main masjid, kita tak payah suruh, memang dia kena main masjid. Nabi pula kena bagi tahu sembahyang sunat ni afdal di rumah, tak payah main masjid pun tak apa. Kita sampai kena buat tahajud, sembahyang tahajud tengah-tengah malam. Kata imam malam ni imam daripada Syria mai, jadi tuan-tuan kena mai. Baru dia mai nak dengar siapa. Jadi nak baca imam ni, imam Syria. Rupa-rupanya imam tu Melayu juga, dia pakai kopiah Syria saja. Contohlah kan. Jadi ini adalah sampai tahap macam tu kena tarik. Kena tarik apa ni orang ramai. Tapi hakikatnya zaman Nabi SAW dia adalah satu perkara yang dituntut pada waktu itu, sehingga kan Nabi suruh kata sembahyang yang afdal, yang sunat ini adalah di rumah. Sembahyang di rumah lagi afdal berbanding dengan sembahyang di masjid. Sembahyang di masjid ni sembahyang hak sunat, hak wajib-wajib sahaja. Hatta sehingga kan sembahyang sunat tarawih sekalipun. Tapi masalahnya apa jaminan kita bila kita duduk di rumah kita sembahyang tarawih? Yang tu je. Kalau jaminan ustaz tak apa. Saya kalau duduk di masjid, orang buat takat 8 ni ustaz. Saya duduk di rumah 20 saya buat. Tak apa. Tak apa, boleh duduk di rumah sembahyang. Tapi kalau main masjid imam buat 20 pun merongot, dia balik buat 8. Kalau duduk di rumah memang tak buat tu. Isyak pun silap dekat mangkit sembahyang mangkit sok baru dia sembahyang isyak. Yang tu perangai duk ada dah selalu. Jadi salah tak main masjid sembahyang tarawih ni? Tak salah. Sebab apa? Membantu kita semangat. Cuma Nabi nak abang hukum afdal sembahyang rawatib ke, sembahyang tarawih ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang apa-apa jenis yang sembahyang sunat. Khususnya afdal sembahyang ni sembahyang tarawih dengan rawatib. Tu sembahyang paling afdal. Sembahyang sunat hak paling afdal adalah sembahyang rawatib dan sembahyang tarawih. Afdal buat di rumah. Afdal buat di rumah. Itu asalnya. Tapi sebab apa zaman sekarang buat juga di masjid? Sebab nak bagi rasa suasana dan semangat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni juga cerita pada kita kelebihan sahabat. Yang mana mereka ni waktu malam, kalau kita ni tak duduk rumah, kita duduk di mana? Melepak kedai kopi, melepak kedai nasi kandak. Tapi sahabat duduk di mana? Di masjid. Awak mereka tak ada isteri ke? Tak ada anak ke? Ada. Anak mereka, isteri mereka juga sibuk untuk melakukan ibadah. Ini adalah suasana yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana kedudukan dan bagaimana suasana yang berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Baik. Tapi satu persoalan, kalau contoh kita sembahyang rawatib di rumah, bimbang juga kalau kita duduk jauh, menyebabkan kita tidak sempat untuk datang ke masjid. Jadi kalau yang sesuainya ialah mereka yang berhampiran dengan masjid, bila dengar azan, lagi 10 minit akan ataupun 5 minit nak qomat, dia boleh sempat sembahyang di rumah dan dia berjalan kaki, Bilal baru azan. Cantik lah. Ni jauh rumah dekat 10 km. Sembahyang rawatib di rumah, memang tak main sembahyang lah. Main-main tengok tu imam dah tahiyat akhir dah. Sebab dah jauh. Jadi kita kalau duduk berhampiran, dan bahkan Nabi SAW, dan sehingga kan kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah, buyutus sahabah, rumah-rumah sahabat ni duduk di keliling masjidnya. Dia pendapatan utama sahabat Nabi dulu
duduk keliling masjid, di dekat. Bila dekat, maka mereka akan sembahyang di rumah. Kemudian hanya sembahyang berjamaah di masjid. Begitu. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-45. Hanya kita baca laju sikit. Hadis yang ke-45, an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. Cara melakukan rakaat waktu berjemaah. Baik. Kata Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah bahawasanya ia telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang masa Nabi tengah rakaat. Lalu ia adalah Abi Bakrah rakaat sebelum sampai kepada saf. Contohnya ni imam duduk di depan, dia masuk masjid, dekat pintu ni tengok imam dah rakaat, dia pun rakaat kat situ terus. Nak dapat rakaat? Boleh tak? Tak kita bincang macam mana. Itu adalah salah satu daripada hukum. Dia rakaat tang situ juga untuk mendapatkan rakaat. Masya Allah. Kemudian lalu ia menyebut yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas habis sembahyang dia pun kata, ya Rasulullah, tadi aku main-main tengok anda rakaat, terus kau rakaat tang pintu tu juga rakaat. Betul lah, aku duduk jalan sikit-sikit pi. Jalan sikit. Yang penting rakaat bersama dengan imam. Tu dia cerita dah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Mudah-mudahan Allah menambah kepada engkau kelobaan dan janganlah engkau kembali atau mengulangi rakaat seorang diri di belakang-belakang tu. Nampak tak? Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Sembahyang sah. Itulah kelebihan sembahyang di dalam masjid. Sembahyang dalam keadaan berjamaah. Dalam kitab fiqh manhaji ada sebut, kalau kita sembahyang di kawasan yang lapang, ni bukan masjid, kawasan yang lapang, jarak kita dengan imam tidak melebihi 150 meter bahasa sekarang. Boleh jarak tu 150 meter. Contoh duk main sembahyang raya ni, tengok imam rokok nak kita rokok atas jalan raya tu. Allahuakbar. Yang penting tak ada orang kata penghalang di hadapan kita, tapi jangan duk buat syahid tang situ lah. Sagi raya-raya masuk suara khabar, ini pergi rokok tengah-tengah jalan, main trailer jadi tragedi. Tragedi Syawal. Bukan tragedi Oktober, tragedi Syawal. Ini masalah. Jadi jangan kita duk buat betul benda yang lagu tu lah. Maksudnya boleh tak rokok? Boleh. Dia dapat rakaat. Apatah lagi dalam masjid, kawasan yang luas atas nama masjid. Kemudian walaupun dia duduk di kolah, imam rakaat dia pun Allah Akbar rakaat lah tu. Mayang faham dia. Pak Gad tengok dia ni betul tak betul. Mayang dia sah tak? Mayang dia sah, cuma tak dapatlah pahala berjamaah. Tapi semayang sah tak semayang ikut imam? Semayang sah ikut imam. Fadilat jemaah tu tidak dapat. Yang pentingnya dalam masjid lah. Jadi dia rokok pelan-pelan, sagi dia yang tidak, dia langkah depan. Sagi dia sujud, dia pun mengesok pergi ke depan sikit. Sampai rakaat keempat tahiyat akhir, dia duduk belakang imam. Tu dia. Gelak kuat macam. Sampai tu. Boleh tak? Boleh. Boleh tak berjalan dalam masjid? Boleh. Boleh tak berjalan time nak solat? Boleh. Tak ada masalah. Tapi orang tengok memang jadi lain macam lah kan. Lain macam dia ni tadi nampak sembahyang dekat kolah. Tiba-tiba dia boleh buka pintu, dia boleh pergi sampai ke depan. Tu dia. Yang penting tidak berturut-turut. Dalam selangkah, 2 langkah, berhenti sat. Jangan bagi direct 3 tu. Ni berlari tu. Tu kira tidak, batal lah sembahyang dia. Baik. Dan kemudian Nabi kata, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, jangan kamu ulang.
Maksudnya Nabi kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kamu dengan kesungguhan kamu yang buat macam ni. Ibnu Hajar kata, dia komen sikit. Nabi kata la wala ta'ud, dan jangan kamu ulang. Apa komen dia? Kata dia maksudnya tidak harus dilakukan semula apa yang ditegah oleh Nabi. Maksudnya benda tu kalau lebih jangan buat lah. Maksud perbuatan sahabat Nabi ni bukan nak suruh kita buat lagu tu. Nabi tak bagi. Kalau Nabi tak bagi. Maksudnya, alhamdulillah macam biasa. Sampai pisah dekat belakang imam betul-betul. Ataupun sah yang paling hampir, yang kamu nampak kosong, barulah angkat takbir. Tapi kalau buat lagu tu sah tak? Sah. Hukum dia sah. Cuma Nabi kata tak payah buat lah lagu tu lepas ni. Jangan buat lagi. Maksudnya, kita yang dah tahu, jangan buat lagi. Jangan buat lagu tu lepas ni. Kira jangan duk nampak apa main orang belakang ni. Dia kata tak ada nak rukuk sah, tak ada nak rukuk dengan imam. Imam nak rukuk lah. Imam kalut ke hang lambat? Yang tu saja. Itu saja jawapan dia, maksudnya kita yang lambat. Jadi jangan kita buat sedemikian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah sebahagian. Ada yang mengatakan juga ini adalah hadis ni khusus untuk Abi Bakrah. Khususiat untuk Abi Bakrah. Abi Bakrah saja yang terlepas bab tu. Adapun kita tak boleh buat macam tu. Adapun kita tak boleh buat macam tu. Sebab Nabi tegur selepas melakunya perbuatan. Kalau tak buat perbuatan itu, maka tak jadilah teguran. Jadi teguran tu hanya khusus kepada Abi Bakrah. Adapun kita yang sudah mengetahui hadis ni, maka janganlah buat macam tu. Jangan buat macam tu. Jadi jangan kita boleh buat lagu tu lah, sah maya. Itu perbincangan fik lah. Cuma bila Nabi sebut wala ta'ud, jangan kamu ulang perbuatan ini, maka jangan kita buat. Selesai masalah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun begitu, kalaulah contoh kita sembahyang di belakang imam tetapi ada jarak yang jauh daripada imam, sah tak? Sah. Yang penting dalam kawasan yang lapang, tidak ada yang penutup ataupun tidak ada dinding di hadapan kita. Adapun kalau dalam masjid ada penutup ke, ada dinding ke, ada contoh macam muslimat kita ada tirai yang kayu tu dan sebagainya, dia tetap sah disebabkan dia adalah masjid. Di mana-mana saya diiktibar sebagai masjid, dia adalah sah walaupun jaraknya jauh daripada imam. Okey, selesai. Hadis yang berikutnya. Kita baca lagi lah, ada masa. Kita berhenti 12 suku. Tu kita buka soalan, insyaAllah. Okey. Hadis yang ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال. Ini Nabi SAW mengajar kepada seorang sahabat Nabi yang tidak ada tamak ninah, semayang kalut, semayang berebut. Bila sembahyang berebut, dia tidak dikira sembahyang walaupun sembahyangnya adalah sembahyang yang benar. Baik, apa cerita dia? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid,
Maka masuk pula seorang lelaki lalu bersembahyang. Kemudian ia datang, maka ia mengucapkan, lepas dia masuk, dia semayang dulu. Lepas dia semayang, dia pergi jumpa Nabi, dia bagi salam. Kemudian ia datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dijawabnya Nabi SAW salam pemula tadi. Bersabda, kembalilah engkau, maka bersembahyanglah engkau, kerana bahawasanya engkau tiada sembahyang. Nah, nampak situasi ni macam mana? Nabi masuk dulu dalam masjid, kemudian ada pemuda masuk, pemuda tu sembahyang, tak dinyatakan sembahyang sunat ke, sembahyang apakah. Lepas habis sembahyang, dia pergi jumpa Nabi. Dia bagi salam kepada Nabi, Nabi pun jawab salam. Dia kata, hang pergi sembahyang baliklah. Tadi hang macam tak sembahyang. Kemudian, lelaki itu kata apa? Kemudian, ia pun sembahyang lah. Dan Nabi suruh lalu itu, dia pun pergi sembahyang. Setelah itu, datang ia datang, maka ia mengucap salam kepada Nabi SAW. Kali yang kedua, dia bagi salam kali yang kedua, Nabi pun jawab salam. Nabi pun kata balik pada dia, kembalilah engkau, maka sembahyanglah kerana bahawasanya engkau tiada sembahyang. Tak sembahyang lagi ni, habis sembahyang lain. Dia pun heran, aku ni buat kerja apa, tak sembahyang ni, dah 2 kali dah sembahyang. Dikatakannya sebanyak 3 kali. Tu dia 3 kali mai bagi salam kepada Nabi. Nabi ucap 3 kali perkataan yang sama, pergi sembahyang lain. Hang macam tak sembahyang. Hang bukan sembahyang tadi tu. Jadi, maka dah 3 kali kena tegur ni, maka ia pun berkata, lelaki tadi, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran untuk menjadi Nabi, maka tiada aku dapat memperelok akan yang lainnya, maka ajarkanlah daku. Ajarlah saya mana tak kenal. Ini di antara salah satu adab. Adab al-murid ialah meminta tunjuk ajar. Jangan nanti guru nak ajar kita. Jangan begitu. Kita kena minta. Kalau benda tak minta ni, guru pun rasa segan nak bagi. Sebab guru ni dia ada salah satu daripada sikap guru ni ialah menjaga maruahnya, menjaga kedudukannya. Bila kita ni jenis tak minta, dia takkan bagi. Siapa yang rapat dengan guru, dia adalah macam-macam dia akan tahu sebab dia bertanya. Tapi jangan kerja bertanya je. Yang guru pun letih juga nak menjawab. Dia pun manusia, dia bukan maksum, silap-silap makan penampang. Duk tanya, kerja tanya. Ustaz awak tak jawab mesej saya. Ustaz pun nak relax. Ustaz awak nampak WhatsApp Ustaz dah tik biru double biru dah, tapi Ustaz tak balas pun. Hang relax lah semua. Kadang-kadang ni kita pun letih juga. Itu adalah kedudukan dia. Jadi minta. Macam tu. Samalah kita yang nak meminta guru-guru yang main mengajar ke masjid kita. Kena ada satu adab yang baik. Kalau muda-muda macam saya ni tak apa. Kalau Tok Guru besar tu, kena pergi jumpa lah. Pergi jumpa Tok Guru, kami nak buat program di masjid ni. Boleh tak Tok Guru mai? Memang boleh telefon. Memang boleh mesej. Tapi tak elok lah. Dia Tok Guru besar, kita pergi jumpa dia. Nak pergi rumah. Jenis orang tua-tua ni mana nak tengok handset. Dia jawab telefon pun macam orang tak ra'i dia. Kena pergi jumpa. Pergi jumpa, kalaupun begitu kita telefon. Datuk, kita kata Tuan Guru, Ustaz ada di rumah tak minggu depan? Dia kata insya-Allah ada. Kami nak pergi jumpa Ustaz, boleh tak? InsyaAllah kami ada hajat besar sikit dengan Ustaz ni. Tak apa, kita main sembang di rumah. Pergi sembang di rumah, elok lagu tu. Ni tak, Ustaz boleh tak main masjid kami ni apa? Tengoklah Tok Guru tu sak mana. Kalau Tok Guru macam saya ni tak apalah. Dalam mesej dia tu je, tak balas dia marah kita pula. Heran sungguh. Zaman lah punya nak murid sakan. Dia jadi sakan pula. Jadi tak patutlah macam tu. Jadi Nabi ni cuma bila mai bagi salam, Nabi kata pergi sembahyang lah. Pergi sembahyang lain. Tak sembahyang ni tu. Sampai 3 kali dia kata, Rasulullah suruh sembahyang tapi tak beritahu. Nak ajar apa? Tanyalah siapa saya. Kalau tadi awal-awal tanya kan selesai masalah. Siapa Rasulullah suruh saya sembahyang? Saya dah sembahyang dah tadi. Macam ni sebenarnya hang sembahyang sekian-sekian. Baru tahu. Ni
Tak tanya, tak apa habis semayang. Itu kena faham. Tambah kalau kita berurusan dengan tok-tok guru pondok, kenalah tanya. Dia faham kok lain, kita faham lagu lain, dia faham lagu lain. Tak boleh. Dia kena jelas betul-betul. Macam tu. Baik, selesai. Kemudian kata Rasulullah, ia bersabda, apabila engkau bangun kepada mengerjakan semayang, maka bertakbirlah. Nabi ajak terus daripada awal. Takbir, masuk semayang. Kemudian bacalah apa yang mudah kepada engkau daripada ayat Al-Quran. Maksudnya selepas baca Fatihah. Kemudian rokoklah hingga tetap engkau dalam keadaan rokok. Maksudnya rokok tu biar nampak macam rokok. Jangan tak. Oh dia, 8 minit mayan tarawih selesai, 20 rakaat. Oh dia, ada di Indonesia. Ni kalau orang tua-tua macam kita pergi terkeluar skru. Nah, tak dan nak lipat. Tak dan nak lipat lutut, dia dah mangkit dah. Tu dia. Ni ada macam-macam pasien. Jadi semayang tu bagi nampak ada perpindahan rukun. Maksudnya tomak ninah bahasa rukunnya, ataupun berhenti sebentar pada setiap stesen yang kena berhenti. Kemudian itu, angkatlah hingga engkau i'tidal dan dalam keadaan engkau berdiri. Kemudian sujudlah hingga tetaplah engkau dalam keadaan engkau sujud. Kemudian bangkitlah hingga tetaplah engkau dalam keadaan engkau duduk. Kemudian sujudlah hingga tetap engkau bersujud. Kemudian itu perbuatlah engkau akan yang demikian di dalam sembahyang engkau semuanya. Maksudnya apa? Bahasa mudahnya, tamak ninah merupakan rukun sembahyang. Sembahyang ni kadar subhanallah. Untuk kita rokok, Allahu Akbar, walaupun dia ada zikir khusus pada waktu rokok itu, sekurang-kurangnya adalah kadar tamak ninah subhanallah. Subhanallah, baru kita makit. Begitu. Dan kemudian rukun sembahyang ni adalah membaca Fatihah, rukun sembahyang takbiratul ihram, rukun sembahyang rakaat, rukun sembahyang i'tidal, rukun sembahyang sujud dan sebagainya. Ini adalah di antara rukun-rukun sembahyang yang mesti kita kena selesaikan. Jadi sembahyang ni paling kurang kalau kita baca tertib elok-elok, sembahyang subuh paling kurang tidak kurang 5 minit kita sembahyang. Maksudnya tak kurang lah. Kalau kita sembahyang betul-betul, kalau sembahyang laju, dia boleh pi seminit setengah. Seminit setengah selesai. Sembahyang subuh, kunut apa tak ada. Betul Fatihah saja, doa iftitah tak baca, sampai tahiyat akhir dia baca hak wajib ya. Yang kama solat ta'ala tu tak baca dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum sebelah ada bagi. Contoh, seminit setengah selesai. Kalau lebih sekan seminit pun ada orang buat pecah rekod. Jadi ini adalah sembahyang yang kalut lah. Dia sembahyang sah juga, cuma sembahyang yang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung pada perjumpaan kita akan datang. Nak buat tak bulan depan? Kan nak cuti? Bulan 12. Saya nak minta cuti boleh? Jadi kita sambung tahun depan lah. Lambat lagi tahun depan. Jadi kalau nak buat juga, kalau tuan-tuan perempuan nak buat kuliah, mungkin minta pengurusan masjid lah. Ganti orang lain ke ataupun macam mana. Buat seminar apa-apalah. Seminar. Tadi dia berbentar apa ni? Seminar hafazan kaedah Stephen. Kalau lepas ni mengapai Quran ke apa ke? InsyaAllah. Jadi kita sambung pada tahun depan, insyaAllah, pada hadis yang ke-47. Hadis ke-47, bacaan selepas daripada rukuk. Selepas daripada rukuk, insya-Allah. Ada apa nak tanya tak pada hari ini? Ya. Tak boleh berdiri. Ya.
Hmm. Ya. Ya. Baik. Ni semayang berjemaah lah. Kita, oh dia semayang seorang di rumah. Oh dia sakit. Ha. Ya, ya. Kalau kita tahu sembahyang orang salah, kita kena tegur. Nah, kalau dia tu tak apalah, dia lupa, dia sembahyang dah sah. Sebab istilahnya kalau dia imam, makmum tegur, ya memang betul lah makmum nampak kesalahan. Tapi kalau imam silap, makmum pun tak tahu, semua pekat main 3 rakaat main isyak. Yang makmum pun rasa 4 dah ni. Dia seorang lagi kata, saya kalau aku tegur ni imam masjid negara. Kata, aku ni imam masjid apa? Masjid daerah pun tak ada. Jadi dia kata, betul lah, betul. Kalau semua betul, dalam keadaan hakikatnya semayang 3 rakaat. Tapi semua kata, betul. Mayang ni dah 4 dah. Sah mayang. Sebab kita tak ada bukti. Kita ni kok ada lagu duduk mesin elektronik duduk sebelah kita ni baru tek 3 kan contoh. Tak ada lagi orang buat mesin lagu tu nampak teruk sangat pelupa tu. Sampai semayang pun nak kena ada mesin tolong peringat kita. Kalau tawaf lain. Tawaf tu dia saya duduk teringat 4 ke 5. Yang lagi teruk 7 ke 1 ni. Lagi teruk. Duk fikir lu dah tawaf 7 kali dah, duk fikir aku baru sekali ni duk berasa. Jadi bila dia terlupa, dia lupa terus. Tak apa, dia semayang dah sah. Cuma bila dia terlupa, kita yang duduk belakang dia, kita tahu dia salah. Kita nak tegur. Ni pak cik, ni ayah ke, ni mak ke tadi mayang apa ni tadi? Tanya dulu mayang apa? Oh, mak mayang qadha maghrib dulu. Tak apalah qadha maghrib memang 3 rakaat lah. Dia kata sembahyang isyak. Oh, sembahyang isyak. Tapi asal cek ni sembahyang 3 rakaat lah. Oh, tu kan. Tak apa lagi. Sembahyang lain. Kena tegur lah. Walaupun dia uzur sembahyang 3, duduk ke. Uzur bukan penghalang untuk dia kena qadha sembahyang ataupun ulang sembahyang. Dia kena buat juga. Sembahyang ni selagi mana bernyawa, selagi mana berakal, dia kena sembahyang. Nah, dia tak ada rukhsah. Kecuali kalau orang perempuan main haid, main nifas, yang tu boleh tak semayang. Kalau tak ada, dah putus haid, dah tak beranak dah, dia sama macam lelaki, tak ada. Tak boleh semayang, kena semayang. Ni sibuk Ustaz tak ada, pergi Maidin daripada promosi. Contohnya. Nak semayang surau penuh. Tentu tak ada, istilah kena semayang juga. Dia kata tak boleh Ustaz ni jam jalan. Nak turun tak boleh atas jabatan dah 5 jam duduk atas ni. Mereka buat apa tahun depan tu? Rupanya maraton. Contohnya. Kan? Jadi maksudnya tak boleh kita nak bagi alasan dia kena sembahyang juga. Yang boleh bagi alasan tak sembahyang mati. Tak apa. Yang tu orang terus sembahyang kat dia. Boleh tak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yang mana Nabi tertinggal 1 rakaat Terlupa. Ya. Prosedur balik semula ke semayang tu. Ya. Perlu apa-apa takbir ihram tu, Allahu Akbar. Ya. Baik. Baik. Jadi kita dah bincang pada hadis yang lepas ni, kalau untuk kata orang yang tak main dan sebagainya, kita dah bincang pada perjumpaan yang lepas bahawa Nabi ni pernah terkurang rakaat. Nabi buat 2 rakaat je dalam sembahyang yang kena sembahyang 4 rakaat. Tapi Nabi sembahyang 2 je. Nabi bagi salam terus pada rakaat kedua. Jadi yang sahabat-sahabat min kibar sahabah, sahabat-sahabat yang besar ni tak berani tegur kok ada wahyu baru turun. Jadi depa tak berani lah. Seorang ni dia berani, dia rembang sikit, dia kata Rasulullah, ni ada kita qasar ke apa? Kan lupa. Tanya rempang. Jadi orang Penang ni rempang sikit. Dia tanya. Rasulullah tanya kepada sahabat, betul ke apa yang disebutkan oleh Zulyadain ni? Yang beri 2 tangan. Tangan dia panjang sikit lebih daripada orang lain.
Sahabat pun angguk betul. Nabi terus masuk semayang. Masuk semayang ni terus takbir. Allahu Akbar. Maksudnya masuk terus semayang. Baca Fatihah. Sambung lagi 2 rakaat. Itu jangkaan yang pendek. Ni kita dah pergi kena si kandang apa semua. Oh, teringat. Main sambung balik tak boleh dah. Kena semayang semula. Kena semayang semula. Jadi, dia jangkaan yang pendek dia dalam kitab fiqah dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak lebih 2 perkataan kalau tak silap saya. Jadi kita rujuk balik. Tak silap 2 perkataan. Tidak melebihi. Kita bagi salam tu teringat. Terus bangkit, sambung. Tapi kalau dah bagi salam, sallallahu alaihi, dah selawat lah apa semua ni, sampai ke kolah lah, teringat Allah. Lupa 2 rakaat lagi. Pergi sambung balik tak boleh. Dia kena semayang lain. Semayang sekali lagi. Boleh tak? Wallahu a'lam. Lagi nak tanya? Muslimat lah tanya, wakil muslimat. Ada. Bukan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan. Ya. Ya. Sudah. Aha. Ya. Oh, 30 tahun dah. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 30 tahun. Ni zaman Piramli kan. Baik. Zaman duk pergi tengok pawagam dekat bagan, tengok kereta tamil apa kan. Zaman lama, zaman tu. Jadi macam mana? Tanggungjawab kita bila semayang tadi jelas lah, salah lah. Sebab bila dia datang lewat daripada imam, dia tak boleh liga imam. Dia ni bukan Formula 1, dia lagu duduk liga sampai dapat rakaat dengan imam. Dia kena ikut imam rakaat baru dia rakaat. Imam i'tidal baru dia i'tidal. Imam bagi salam barulah dia tambah rakaat dia yang berikutnya. Jadi benda tu kita semua sedia maklum. Kita tak boleh liga dalam imam. Jadi kalaulah pada waktu itu dia niat mengikut imam, tetapi dia tidak mengikut perbuatan imam, maka sembahyangnya tidak sah. Kalau sembahyang macam tu, dia sembahyang liga imam tapi dia tak niat makmum, sembahyang dah sah. Sebab dia tak niat makmum. Bila dia niat makmum, mestilah mengikut imam. Tiba-tiba dia laju sama naik dengan imam. Jadi sembahyang tu terang-terang tidak sah. Dan kemudian kalau kita jumpa dia, kita kena maklum lah. Dia kata, hang teringat tak dulu ni, cerita dulu lah. Dia kata, hang siapa? Kalau macam tu nampak kata yang tegur lah. Dia nyanyok lah. Tapi kalau dia kata, dulu teringat aku, 30 tahun dulu. Dia teringat lagi. Jadi dia pun, kita kata dia semayang sebenarnya silap. Duk ligan untuk imam tak boleh. Aku dah buat 30 tahun lah. Hang baru tegur. Maksudnya 30 tahun tu lah kena perbetul. Kalau tiap-tiap waktu dia main lambat, nampak gayanya 30 tahun lah dia kena qadha pelan-pelan. Kalau dia ada sakit tinggi, darah tinggi, jangan habaq lagu tu, saya takut pingsan tang situ, letih. Tak ada nak qadha sembahyang. Jadi kita habaq kena waktu kosong kena qadha lah. Cerita. Kalau tak kena bihabaq, kena. Kalau jumpa dia lepas ni, ceritalah sikit. Cerita, bagi tahu pelan-pelan. Supaya dia faham lah. Mungkin dia pun dah tahu dah. 30 tahun mungkin dalam proses pengajian dia ikut, mungkin dia pun dah tahu. Cuma kalau dia tak tahu, kita kena maklum lah. Kita sahabat ni kita ingat. Nanti kita jadi mangsa. Dia tanya, apa ni Allah Ta'ala tanya apa siapa? Hang ni tak semayang tak sah pada waktu tu. Saya mana tahu kawan sebelah saya tak tegur. Kawan sebelah tak tegur. Jadi macam mana? Dia kena tegur. Tegur sekali dia buat, tak apa alhamdulillah. Dia tak buat, tak apa, kita dah berlepas tangan dengan dia. Selesailah.
Baik, ada nak tanya lagi? Habis. Kalau tak ada apa-apa, ada lagi? Ha? Saya nak tanya lagi faham sikit ni pasal perkara ni ada berlaku selalu kan. Ya. Kan kita ni sebaik lambat datang. Masjid tengah nama tengah sembahyang kan. Ya. Kita nak masuk dalam jemaah. Ada jenis-jenis orang ni bila dia tahu kata jemaah ada di belakang. Ya. Kan? Kita yang pertama dekat mana kan. Boleh kita dengar takbir. Datang sembahyang kita kena undur. Kita jadi jauh. Dia punya takbir tu masih lagi slow. Mesti slow. Ha. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat? Baik, soalan tu habis dah? Habis dah soalan. Okey, soalan dia bunyi macam ni. Jadi kita ni pergi semayang satu masjid yang mana semayang tu bukanlah pada waktu utama. Jadi dah ada dua orang yang sedang semayang berjemaah. Jadi bila kita orang ketiga, orang yang kedua makmum tu dia akan undur belakang lah. Dia akan stand belakang. Jadi bila dia duduk di belakang tu imam masih dengan suara yang perlahan, tidak kuatkan suara dia. Jadi apa kita nak buat dia? Jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa. Tak duduk pergi katok dia pula, duduk pergi sentuh, tak mau. Tak payah buat apa-apa. Kita ikutlah. Kita ikut setakat mana kita mampu. Dan mungkin dia ada alasan dia sendiri untuk dia tidak kuatkan suara. Dan kalaupun dia tak kuat suara, kita niat makmum, insya-Allah semayang kita sah sebagai semayang yang berjemaah. Kalau imam dia tak niat imam, itu hal dia lah. Dia tak dapat pahala berjemaah, kita dapat pahala berjemaah, insya-Allah. Dua rukun yang panjang. Jadi dua rukun fi'li tu kita tak dengar dia buat takbir tu, kita masih lagi kata-kata nak sujud kan. Waktu sujud lah yang penting tu. Ya. Tak nampak apa kan. Ya. Jadi macam mana? Bisa terlepas dua rukun fi'li dengan dia. Kita tak dapat jemaah punya pahala lah. Kita dapat juga sebab kita tak tahu. Kita tak dengar suara. Bukan kita sengaja, kita tidak sengaja. Yang dimaksudkan dengan kita hilang pahala makmum ataupun kita pahala berjemaah ialah kita tinggal dua rukun yang panjang dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Tidak sengaja kita bukan kuasa kita. Ini adalah sebahagian daripada inilah kalau jadi imam kuatlah sedikit suara, tak ada masalah. Tapi mungkin ada mah dalam mulut dia tak mau kuat suara tu. Itu dia punya hal lah. Mungkin bisu kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. So, ini sekadar itulah dulu. InsyaAllah kita berjumpa pada tahun depan. Kita dalam siri seminar Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Tarikh tu akan dimaklumkan oleh pihak ni ada yang terkesan masjid insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.